Salam sejahtera, anda menuntut cerita di Sobit Berita. Sebenarnya anda baru saja selesai menonton sebentar tadi sidang media yang disampaikan oleh Yang Berhormat YBKJ. Ini khususnya terkait dengan pengumuman penting, khususnya melihat kepada isu yang membabitkan doktor kontrak yang mana kalau boleh saya tunjukkan mungkin ada yang terlepas mengikut rapat berkaitan dengan sidang media yang disampaikan oleh Yang Berhormat Khairi Jamaluddin. Antaranya yang diumumkan ataupun yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat YBKJ khususnya melihat kepada tawaran-tawaran baharu ataupun new deal berhubung dengan keperluan pejawatan tetap tambahan serta hala tuju pelaksanaan inisiatif bagi menangani isu-isu berkaitan dengan pegawai perubatan, pergigian dan juga farmasi kontrak. Kalau boleh saya bacakan sedikit saja daripada kenyataan media yang disampaikan sebentar tadi. Antaranya, Jemaah Menteri telah pun bersetuju supaya sebanyak 4,186 jawatan tetap tambahan diwujudkan di KKM pada tahun 2022 bagi tujuan melantik seramai 3,586 pegawai perubatan, 300 pegawai pergigian dan juga 300 pegawai farmasi. Malah dalam sidang media itu juga disebutkan tentang Jemaah Menteri juga bersetuju agar sekurang-kurangnya 1,500 jawatan tetap pegawai perubatan, pegawai pergigian, pegawai farmasi diwujudkan di KKM pada setiap tahun mulai tahun 2023 hingga tahun 2025. Juga dinyatakan ataupun dimaklumkan mengenai 800 jawatan tetap pakar perubatan dan 70 pakar pergigian diwujudkan di KKM pada setiap tahun mulai tahun 2023. Dan melalui keputusan terbaru ini juga sekurang-kurangnya 8,686 penjawatan tetap tambahan melibatkan pegawai perubatan, pegawai pergigian dan juga pegawai farmasi akan diwujudkan sepanjang tempoh 2022 hinggalah tahun 2025. Dan juga dinyatakan dalam sidang media yang sama 800 lagi lantikan tetap untuk pegawai perubatan dan 70 pegawai pergigian boleh dibuat pada setiap tahun bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pegawai perubatan yang akan dilantik menjadi pakar perubatan. Semua ini, butiran-butiran ini ataupun poin-poin yang penting dalam sidang media oleh Menteri Kesihatan ini akan kami perincikan, akan kami bawakan khususnya di platform astroawani.com. Baik, untuk waktu ini, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Profesor Madya Teknologis Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan juga pekerja UMS. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Fauzi. Prof, kalau boleh mungkin secara ringkasnya untuk melihat dan juga memberi sedikit respon. Ini adalah satu isu yang sebelum ini diakui oleh Menteri Kesihatan. Ini adalah isu legasi bertahun-tahun, bukan isu baru berkaitan dengan doktor kontrak. Mungkin pada waktu ini melihat kepada tawaran-tawaran baru yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin. Respon Prof sebagai seorang pakar kesihatan awam. Begini, ini salah satu tadi yang dibangkitkan oleh Khairi Jamaluddin ya, atau YB tadi, Menteri Kesihatan kita berkenaan dengan jawatan ya, tetap ya. Ini salah satu berita yang amat baik lah, amat baik yang perlu disambut dengan baik oleh semua pihak. Berdasarkan dengan keadaan ekonomi yang ada pada masa sekarang ini, saya rasa ini adalah merupakan salah satu tawaran ataupun satu peluang yang telah diberikan dengan baiklah oleh pihak kementerian, oleh pihak SPA kepada pakar-pakar perubatan, doktor-doktor, petugas-petugas di barisan hadapan. Fauzi. Prof, untuk tawaran baru yang dinyatakan oleh Yang Berhormat YBKJ sebentar tadi, mungkin Prof boleh melihat kepada penyelesaian jangka masa pendek, sederhana dan juga panjang. Kalau diikutkan dengan tuntutan yang pernah diusulkan oleh kumpulan ataupun gerakan yang disebutkan Hatal Doktor Kontrak ini, YBKJ juga telah maklumkan mungkin tidak 100% seperti apa yang dituntut. Tetapi mungkin daripada tawaran-tawaran yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan sebentar tadi, bagaimana dan mungkin apa reaksi secara khususnya kita melihat kepada nilai moral dan juga semangat bagi kelompok ataupun golongan doktor kontrak ini? Begini, Fauzi, kalau kita lihat ya pada tahun 2022 ini saja, bermula pada Februari ya ataupun bermula di hujung Februari ini nanti, kita tadi seperti mana yang diumumkan akan ditawarkan sebanyak 4,186 jawatan tetap
ini untuk jangka masa pendek ianya adalah sangat signifikan ya, kepada dalam sekurang-kurangnya membantu. Memang ramai yang memohon daripada, memang perkara ini sudah lama ya, iaitu perjawatan kontrak yang dalam kalangan doktor-doktor, pegawai-pegawai perubatan ini. Tetapi saya cukup yakin ya, langkah awal ini merupakan salah satu langkah dalam memangkinkan lagi atau memperkasakan lagi kesihatan awam pada situasi pandemik dan juga dalam era negara memasuki fasa endemik ini. Dan kalau kita lihat ya, untuk jangka masa panjang juga, kalau kita dapat lihat ya, pengambilan ataupun pengambilan sebanyak 1.500 ya, 1,500 jawatan setiap tahun. Dan 800 jawatan pakar perubatan dan 70 pakar pergigian ya, setiap tahun akan diwujudkan ya. Jadi ini sebenarnya untuk jangka masa panjang ya. Jadi kalau kita dapat lihatnya, saya cukup yakin apabila ekonomi negara nanti bertambah baik, apabila status kewangan negara itu bertambah, sudah pulih, maka ianya akan dipertingkatkan dari masa ke semasa. Memang kita tidak dapat nafikan sektor perubatan ini adalah salah satu sektor mesti ya, iaitu sektor keperluan bagi mana-mana perkhidmatan, kerana tanpa kesihatan kita tidak akan ke mana-mana. Dia merupakan yang paling asas ya, sektor kesihatan perubatan ini merupakan yang paling asas dalam keperluan hidup kita. Fauzi. Prof, apa akibatnya jika tawaran ataupun apa yang dituntut oleh kelompok ataupun mereka golongan doktor kontrak ini tidak ditunaikan oleh pihak kementerian ataupun pihak kerajaan? Apa akibatnya jika tiada tawaran baru dibuat ataupun ditunaikan, khususnya untuk melihat kepada isu doktor kontrak ini, Prof? Baik, kalau tidak ada tawaran-tawaran ini, saya cukup yakin ya, mana-mana pihak pun, terutamanya doktor-doktor yang belum disahkan jawatan atau doktor yang berstatus kontrak ini, sudah pasti dari segi moral, semangat untuk bekerja itu agak rendah dan hala tuju di masa hadapan karier sebagai seorang pegawai perubatan juga mungkin akan sedikit sebanyak menjejaskan keperluan negara. Jadi sebenarnya tawaran ini bagi saya dia merupakan, walaupun dia nampak tidak memenuhi 100% seperti mana YB KJ maklumkan tadi, tetapi impaknya saya cukup yakin impaknya cukup besar kepada keperluan negara. Dan saya rasa sebagai pengamal perubatan atau mereka yang berjawatan kontrak, pengamal perubatan yang berjawatan kontrak ini harus menerima tawaran ini dengan secara terbuka, kerana saya sudah cukup yakin setiap negara, bukan hanya Malaysia atau mana-mana negara sekalipun, bidang keutamaan dalam sesebuah negara itu adalah bidang kesihatan dan keselamatan. Ya, Fauzi. Prof, bercakap tentang hala tuju, tadi dalam sidang media oleh Menteri Kesihatan juga disebut tentang roadmap ataupun hala tuju yang sedang dibangunkan oleh KKM bersama dengan agensi dan juga kementerian berkaitan. Ini antara lain bagi mencari ataupun menyelusuri penyelesaian jangka masa pendek, sederhana juga panjang dalam kemeluk berhubungan pegawai lantikan kontrak ini, antara lain melihat kepada pelan hala tuju ini, antara lain melihat kepada menubuhkan jawatan kuasa teknikal sarjana muda perubatan dan juga sarjana muda perbedahan pergigian bagi mengoptimumkan kapasiti penawaran program dan juga mengawal kualiti graduan. Juga di bawah roadmap ataupun hala tuju pelan jangka pendek, sederhana dan juga panjang ini, menilai dan mengemaskini senarai jadual kedua Akta Perubatan 1971, juga yang terakhir sekali adalah melihat kepada memperkukuhkan program pengajian kepakaran kebangsaan. Mungkin secara lebih kurang dalam 2 ataupun 3 minit akhir ini, bagaimana Prof melihat kepada langkah jangka panjang secara keseluruhannya untuk menyelesaikan setidak-tidaknya, walaupun secara berperingkat, kalau tidak dapat dilakukan sekaligus, walaupun perlu dilakukan secara berperingkat, melihat kepada langkah jangka masa pendek, sederhana dan juga panjang untuk menyelesaikan isu berkaitan dengan pegawai lantikan kontrak ini?
Bagi pegawai lantikan kontrak ataupun daripada kontrak untuk dilantik ke jawatan tetap, biasanya dalam pegawai perubatan ini akan melanjutkan pelajaran ke peringkat pakar dan sebagainya. Jadi yang paling penting di sini sebelum mereka berubah daripada pegawai perubatan biasa kepada pegawai perubatan pakar, biasanya mereka ini akan mengambil peperiksaan atau mesti menduduki ujian ataupun saringan-saringan tertentu, dan saringan ini biasanya kualiti ini dipantau oleh MMC ataupun Malaysian Medical Council, yang mana ianya akan memastikan setiap graduan ataupun setiap mereka yang diiktiraf sebagai pakar nanti untuk jangka masa panjang ataupun pendek sesuai dengan keperluan perubatan negara ataupun perubatan standard perubatan negara, ya. Jadi ini merupakan salah satu perkara yang perlu dititik beratkan, dan saya cukup yakin, ya, Kementerian Kesihatan mempunyai ramai pakar, dan kita juga selain daripada itu dalam bidang pendidikan kita ada juga MQA, Malaysian Quality, yang accreditation, yang mana boleh melihat elemen-elemen tertentu untuk memastikan bahawa mereka yang dilantik ke jawatan tetap ini juga memenuhi kriteria-kriteria atau standard-standard yang telah ditetapkan. Ya, Prof, Fauzi. dalam masa yang terakhir ini, dalam mana kita melihat kepada tawaran baru yang dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan, khususnya melihat kepada isu pegawai lantikan kontrak, satu lagi tumpuan dan secara khususnya kita melihat kepada keadaan dan juga perkembangan terkini, khususnya melihat kepada COVID-19, hari ini angkanya lebih pada 19,000, mungkin daripada sudut pengurusan risiko kesihatan dan juga persekitaran dan juga pekerjaan, mungkin Prof boleh kongsikan berapa unjuran dalam masa terdekat. Adakah kita akan menyaksikan negara sekali lagi akan memecah rekod angka ataupun rekod yang pernah dicatatkan sebelum ini 24,000, ataupun bagaimana boleh kita melihat dan juga memahami situasi semasa berkaitan dengan perkembangan COVID-19 ni, Prof? Baik, apabila kita bercerita tentang peningkatan kes pada masa ini ataupun masa-masa yang akan datang, saya suka kita merujuk kepada nilai ataupun kadar kebolehjangkitan semasa, iaitu R0, ya. Jadi kita dapat lihat, ya, R0 kita almost boleh dikatakan untuk semua negeri telah melebihi 1.0. Ini sebenarnya sangat merisaukan. Akibat daripada kelonggaran SOP yang diberikan, pembukaan sepadan negara yang menyeluruh dan memberi laluan pada aktiviti-aktiviti pemulihan ekonomi, ya. Dan saya cukup yakin seperti mana yang Fauzi cakap tadi, bukan sekadar 24-25, kemungkinan sebelum hujung Februari ini juga kita tidak mustahil untuk mencapai sehingga ke angka 30,000 jangkitan sehari. Jadi ini sebenarnya tidak mustahil. Sesuatu perlu dilakukan. Jadi kalau kita nak buat apa-apa keputusan, ya, apa-apa keputusan perlulah melihat kepada keperluan asas manusia itu sendiri, iaitu kesihatan. Seperti mana yang saya katakan tadi, keperluan asas manusia itu adalah kesihatan. Apabila aspek kesihatan dapat diurus dengan baik, barulah kita beralih kepada sektor ekonomi dan sebagainya. Tanpa kesihatan, kita tidak ke mana-mana. Okay, baik, terima kasih Profesor Madya Teknologis Dr. Syamsul Bahri Syamsuddin. Prof Syamsul adalah pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan daripada Universiti Malaysia Sabah, yang pada awalnya yang pertamanya beliau berkongsi sedikit pandangan dan juga maklum balas respon khususnya melihat kepada tawaran-tawaran baru yang dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan, oleh Menteri Kesihatannya sendiri, khususnya melihat kepada isu pegawai lantikan kontrak, dan kemudian Prof berkongsi pandangan melihat kepada perkembangan semasa kes baru yang mana meningkat kepada angkanya hari ini 19,090 kes. Baik, sekiranya itu saja untuk waktu ini cerita di Surat Berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.